Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala kepujian, kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Oleh itu selayaknya bagi setiap hamba untuk sentiasa hanya memuji Allah, untuk sentiasa hanya meminta pertolongan dari Allah, dan juga untuk sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan tidak lupa juga kita untuk sentiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan hawa nafsu dan kejahatan amalan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah berikan taufik hidayah, tiada siapa yang mampu untuk menyesatkannya. Begitu juga barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan pesuruh Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa qala, Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian, yang mana dia telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan dari jiwa tersebut diciptakan pasangannya. Dan dari keduanya dikembangbiakkan lelaki dan wanita yang ramai. Oleh itu bertakwalah kepada Allah, yang mana kepada Allah kita selalu meminta, dan bertakwalah kepada Allah dalam menjalankan silaturahim, kerana sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Wa qala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Nescaya Allah akan memperbaikkan segala urusan dan menghapuskan dosa. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ketahuilah, sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahui juga seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan. Dan setiap perkara yang diada-adakan adalah perkara bid'ah. Dan setiap perkara bid'ah dapat menjerumus seseorang kepada kesesatan. Dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pada pagi Khamis yang mulia ini, kita masih diberi kesempatan, kesihatan untuk meneruskan lagi pengajian hadis berdasarkan kitab Al-Arba'in An-Nawawi, 40 himpunan hadis
karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Dan alhamdulillah kita telah selesai hadis yang pertama. Sekarang kita berada di hadis yang kedua. Dan dalam hadis yang kedua, hadis Jibril, kita dah selesai terkait dengan rukun Islam dan rukun iman yang terakhir, iaitu an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan kita telah bahas apa yang dimaksudkan oleh Allah terkait dengan qadar. Kita juga telah bahas maratibul qadar, tingkatan dalam kita nak memahami konsep qadar. Kemudian minggu lepas kita dalami lagi pembelajaran terkait dengan qadar, iaitu aqsamul qadar, macam-macam ataupun jenis-jenis qadar. Alangkah baiknya kita mengulang ataupun murajaah pembelajaran kita yang minggu lepas, iaitu aqsamul qadar. Jadi setelah kita memahami bahawa setiap apa yang berlaku di atas muka bumi ini, maupun ia telah terjadi ataupun sedang terjadi ataupun akan terjadi, semuanya berada di dalam ilmu Allah. Dan ilmu Allah tentang setiap sesuatu telah Allah arahkan makhluk yang pertama diciptakan, iaitu qalam, untuk menulis, iaitu Al-Kitabah. Kemudian setiap sesuatu yang telah tertulis berdasarkan ilmu Allah yang azali, ia tidak terjadi melainkan setelah kehendak Allah, iaitu masyiah. Setelah Allah berkehendak, maka terjadilah ia. Jika Allah tidak berkehendak, maka tidak mungkin ia akan terjadi. Setelah kehendak Allah, barulah terjadi penciptaan, iaitu al-khalq. Dan 4 martabat ini, ia merupakan jenis qadar yang pertama. Yang mana kita tahu qadar terdapat 5 jenis. Aqsamul qadar ataupun jenis-jenis qadar ada 5 jenis. Dan jenis yang pertama, iaitu taqdirul am, ia adalah maratibul taqdir, maratibul qadar. Taqdirul am, setiap segala sesuatu yang telah Allah takdirkan li jami'il kainat, bagi semua penciptaan, itu adalah yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak ada perubahan sedikit pun. Kerana ia berdasarkan ilmu Allah yang sangat luas, ilmu Allah yang mengetahui setiap sesuatu, yang mengetahui setiap detail yang akan berlaku, yang sedang berlaku, yang telah berlaku, yang tidak berlaku, jikalau ia berlaku, bagaimana ia berlaku pun Allah telah tahu. Itulah adalah takdirul am. Dan takdirul am ini adalah khusus hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala semata. Makhluk Allah yang paling dekat, yang paling mulia di sisi Allah, Jibril, para malaikat yang lain tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah di Lauhul Mahfuz. Kemudian macam yang kedua ataupun jenis yang kedua, iaitu takdir al-bashari. Takdir manusia. Takdir penciptaan manusia. Bashar daripada bashari, daripada perkataan bashar, iaitu manusia. Dan takdir ini berdasarkan daripada dalil Al-Quran maupun sunnah, iaitu takdir allazi akhadallahu fihi mithaq. Takdir yang mana Allah mengambil pada ketika itu perjanjian ala jami'il bashar, atas setiap makhluk manusia maupun jin. Bi annahu rabbahum, bahawa sesungguhnya perjanjian ini terisi bahawa Allah Subhanahu wa taala merupakan pencipta, pemilik dan juga pentadbir bagi sekalian makhluk. Wa ashhadahum ala anfusihim bidzalik, dan Allah juga minta persaksian. Setelah Allah melakukan perjanjian mitsaq, Allah meminta persaksian bagi setiap manusia sebelum ditiupkan roh kepada
rahim seorang ibu, bahawa adakah engkau mengaku aku adalah pencipta, aku adalah pemilik engkau dan akulah pengurus engkau? Qalu bala. Kita mengatakan ya, ya Allah. Dan ini adalah takdir basyari. Dan ketika itu juga Allah telah menetapkan bagi golongan yang ahlus sa'adah, yang akan bergembira, bahagia kerana digolongkan daripada golongan penduduk syurga. Dan juga ketika itu Allah telah tentukan bagi mereka yang tergolong dari golongan ahlus syaqawah, orang yang rugi. Dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat 172 dan juga berdasarkan hadis Abu Daud nombor 4081, betul. Kita boleh rujuk. Okay, kemudian lebih khusus berbanding takdir basyari, adanya takdir umuri. Itu macam yang ketiga, takdir umuri. Umuri dari perkataan umur. Dah jadi bahasa Melayu, umur. Jangka hayat. Takdir ini adalah takdir kullu ma yajri 'ala al-'abdi fi hayatihi ila nihayati ajalihi. Takdir ini adalah takdir di sisi para malaikat yang mana telah Allah berikan kepadanya tentang perjalanan kehidupan seorang hamba sehingga pengakhiran ajalnya. Dan ini juga berdasarkan hadis yang sahih yang kita insya-Allah akan bahas dengan izin Allah, hadis yang keempat dalam Arba'in An-Nawawi. Hadis Shadiqul Masduq. Tentang bagaimana Allah ciptakan penciptaan manusia, kemudian setelah masuk 4 bulan, Allah perintahkan malaikat untuk tiupkan roh. Dan ketika itulah Allah perintah untuk menulis ajal, amal, rezeki dan kehidupan dia baik ataupun sengsara. Itu dinamakan takdir umuri. Kemudian yang terlebih khusus lagi setelah itu, iaitu macam yang keempat, takdir sanawi. Takdir sanawi. Sanawi daripada perkataan sanah. Sanah adalah tahun. Jadi sanawi adalah tahunan. Takdir tahunan yang Allah beri kepada malaikat per tahun akan di-renew lagi. 1 tahun Allah beri pada malaikat, okey, pada tahun ini akan turun hujan pada hari sekian dan sekian. Pada tahun ini akan diberikan rezeki pada fulan dan fulan. Pada tahun ini akan dihidupkan, ditiupkan roh, akan diambilkan roh bagi fulan dan fulan selama setahun. Dan bila waktu di-renew bagi tahun yang kedepannya pada malam Lailatul Qadar. Dan juga berdasarkan dalil daripada Al-Quran maupun hadis. Itu surah Ad-Dukhan ayat 4 dan juga surah Al-Qadar ayat 4 hingga 6. Kemudian yang terlebih khusus lagi daripada semua qadar ini adalah takdir al-yaumi. Takdir al-yaumi. Al-yaumi dari perkataan al-yaum ataupun yaumun, hari. Takdir harian. Ini berdasarkan daripada ayat Quran surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Kulla yaumin huwa fi sya'an." Setiap hari Allah berada dalam kesibukan untuk mengurus makhluk. Dan kemudian dari takdir yang kedua hingga kelima, 2, 3, 4, 5, ini semua boleh diubah berdasarkan kemahuan Allah. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Dalam surah Ar-Ra'du. Allah nak padam apa yang Allah kehendak dan Allah nak tetapkan apa yang Allah kehendak. Misalnya Afiq umur 65 tahun. Tiba Afiq banyak sedekah, banyak beramal soleh, Allah nak padam umur 65 tahun, Allah nak tambah sampai 100 tahun pun Allah mampu. Dan itu boleh terjadi di takdir basyari maupun umuri maupun sanawi dan yaumi. Dan perubahan ini telah tercatat di takdirul am, di Lauhil Mahfuz tanpa ada perubahan. Berdasarkan ilmu Allah yang meliputi setiap sesuatu. Boleh faham? Jadi tidak ada lagi kemusykilan. Berdasarkan hadis yang sahih, apa-apa amal soleh dapat merubah takdir ataupun memanjangkan umur ataupun memberi rezeki yang lebih. Oleh itu bagi setiap seorang hamba untuk sentiasa meningkatkan takwanya. Untuk sentiasa beramal dengan amalan ahli syurga agar
digolong dengan golongan ahli syurga. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab qadar ni dah menerangkan semua hamba-Nya, Allah dah tetapkan mana ahli syurga dan mana ahli neraka. Dan ilmu itu hanya di sisi Allah sahaja. Ilmu itu hanya di sisi Allah sahaja. Perlu faham konsep ini. Allah beritahu kita bahawa Allah sudah mengetahui bahawa di antara kita, di antara hamba-hambanya, ada yang masuk syurga, ada yang dah telah ditetapkan sebagai penghuni syurga dan juga ada ditetapkan sebagai penghuni neraka, dan itu ilmu di sisi Allah. Allah kabarkan kerana Allah adalah Rabbul Alamin, Al-Alim, yang maha mengetahui, Al-Hakim, yang maha bijaksana. Jadi selayaknya bagi Rabbul Alamin, Tuhan bagi semesta alam, untuk telah ketahui keadaan hambanya. Kalau kita nak analogikan keadaan manusia pun, seorang guru yang mengajar murid-muridnya berdasarkan ilmu yang terhad bagi seorang makhluk iaitu guru pun, dia dah tahu antara murid dia mana yang akan berjaya, mana yang tidak berjaya, betul tak? Dia tengok yang bekerja keras, yang belajar, yang fokus dalam kelas, dengan izin Allah dia akan berjaya. Manakala yang ambil sambil lewa, kadang ponteng, kadang tak dengar cakap dan sebagainya, kemungkinan dia tidak akan berjaya. Itu ilmu makhluk. Tapi ilmu Allah dah tahu secara detail. Fulan bin Fulan telah Allah tetapkan ahli neraka, na'udzubillah. Fulan bin Fulan telah Allah tetapkan ahli syurga, insya-Allah. Jadi tidak, dalam bab ni tidak ada satu kemusykilan pun ataupun macam mana boleh jadi macam tu, tak. Itu adalah ilmu Allah. Dan ilmu Allah kita tidak boleh jangkau pun dengan ilmu kita yang terhad. Kemudian disebabkan kita tidak tahu kita tergolong yang mana, maka kita kena usaha agar kita tergolong dengan Ahlus Sa'adah. Sebab tu Nabi SAW berikan satu tips ataupun berita, Ahlus Sa'adah ni kerja dia apa? I'malu, beramal lah. Beramal. Bukan cakap aku dah ditetap, mungkin Allah dah tulis aku ahli neraka, buat apa aku beramal? Itu talbisul iblis. Boleh faham insya-Allah? InsyaAllah hari ini kita akan masuk tentang iradatullah, kemahuan Allah, disebabkan timbul lagi satu persoalan. Jikalau setiap sesuatu yang telah Allah tetapkan yang berlaku di atas muka bumi ini semua berdasarkan kehendak Allah, jadi ada persoalan, adakah benda yang buruk juga merupakan kehendak Allah? Allah benci, tapi takkan Allah berkehendak, takkan ia boleh berlaku. Jadi hari ini kita akan belajar secara detail tentang iradatullah, insya-Allah. Iradatullah. Iradah dari perkataan arada yuridu. Iradatan. Iaitu apa? Mahu, kemahuan. Uridu an adhaba ilal madrasah. Aku mahu pergi ke madrasah. Okey, iradatullah, kemahuan Allah ataupun kehendak Allah terbahagi menjadi dua. Iradatullah terbahagi menjadi dua. Yang pertama, iradatun kauniyatun qadariyatun. Kemahuan kauniyah. Kauniyah dari perkataan kana yakunu. Kaunan, kauniyah. Kejadian. Apa-apa yang terjadi di atas muka bumi ini, baik yang kecil maupun yang besar, kauniyah. Kita ni kauni. Meja adalah kauniyah. Langit adalah kauniyah. Semua segala sesuatu adalah kauniyah. Itu masuk kauniyah. Qadariyah adalah takdir. Jadi kehendak yang pertama ataupun iradah yang pertama adalah iradah segala penciptaan dan segala yang telah Allah takdirkan. Okey? Dan ini umum. Umum, lebih umum daripada yang jenis yang kedua. Takdir. Kauniyah kejadian, qadariyah takdir, qadar. Okey, makna ni apa? Jadi yang pertama kita tulis iradah kauniyah qadariyah. Maknanya masyiatullah
Masyiatullahi allati yadkhulu fiha jami'ul kainat. Jadi iradah yang pertama iaitu kauniyah qadariyah merupakan masyiatullah, kehendak Allah, allati yang mana yadkhulu fiha masuk di dalam kehendak Allah tersebut jami'ul kainat, setiap kejadian, setiap penciptaan. Jadi takdir yang pertama, kemahuan Allah yang pertama ni, semua yang terjadi di atas muka bumi ni adalah berdasarkan kemahuan Allah. Baiknya, buruknya, kafir, Islam, sesat, hidayah, itu semua berdasarkan di bawah iradah kauniyah qadariyah. Jadi tidak ada istilah perbuatan buruk seorang hamba merupakan penciptaan hamba tersebut tanpa Allah, tak. Semua perbuatan buruk yang terjadi di atas muka bumi ini semua berdasarkan qadar Allah, masyiatullah. Itu pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana tersesatnya golongan qadariyah adalah dalam bab memahami ini. Jadi puak-puak qadariyah ni dia ingin menyucikan Allah dari keburukan, jadi dia mengeluarkan satu kaedah dalam akidah berdasarkan akalnya yang cetek bahawa setiap perbuatan yang baik berlaku di atas muka bumi ini dari Allah dan Allah tahu. Akan tetapi perbuatan buruk khusus dari seorang hamba adalah dari hamba itu tersebut. Allah tidak tahu. Allah hanya tahu setelah ia terjadi. Kerana bagaimana Allah yang benci kesyirikan, Allah boleh izinkan berlakunya syirik bagi seorang hamba. Itu akal dia. Okay? Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kesyirikan yang berlaku dari seorang hamba tersebut berdasarkan ikhtiar dia, akan tetapi bahawa kehendak Allah. Allah dah tahu. Sebab Allah dah tentukan siapa yang Ahlus Syaqawah dan Ahlus Sa'adah. Okay? Balik kepada qadar yang pertama tadi. Kita bahas. Okey. Jami'ul kainat, setiap penciptaan, fima yuhibbuhullah, yuhibbuhullahu wala yuhibbuhu. Setiap sesuatu yang terjadi, fima, apa-apa pun yang Allah cinta ataupun Allah tidak cinta. Yang Allah suka maupun Allah tidak suka. Okey, itu dalam qadar ataupun iradah kauniyah qadariyah. Kehendak Allah yang mana masuk di dalam kehendak Allah tersebut setiap segala sesuatu penciptaan, baik itu yang Allah suka ataupun Allah tidak suka. Kerana fallahu yaf'alu ma yasha. Allah lakukan apa yang Allah kehendak. Insya'a kana. Jika Allah kehendak, maka terjadilah suatu penciptaan. Wa illam yasha' lam yakun. Akan tetapi jika Allah tidak kehendak, maka benda tersebut tidak mungkin akan berlaku. Okey? Jadi jelas poin yang pertama, setiap segala sesuatu yang berada di atas muka bumi ini terjadi berdasarkan kehendak Allah dan ilmu Allah. Okey, muradifatuha kata ataupun persamaan bagi iradah kauniyah qadariyah adalah masyiah. Okey. Masyiah ni martabat yang keberapa dalam qadar? Martabat yang ke-3. Kan? Ilmu, kitabah, masyiah, al-khalq. Jadi masyiah Allah yang dalam martabat yang ketiga adalah kemahuan ataupun iradah Allah yang pertama ni, kauniyah qadariyah. Boleh faham? Kita tengok dulu, nanti kita tengok yang kedua. Mungkin yang kedua akan jadi lebih faham. Tapi yang pertama, poin yang saya nak tekankan, iradah kemahuan Allah yang kauniyah dan qadariyah ini adalah apa-apa yang berlaku di atas muka bumi, baik itu buruk ataupun jahat, baik yang Allah suka ataupun Allah tak suka. Itu semua berdasarkan kehendak Allah. Okey? Itu je poin dia.
Dan kata samanya dalam nas adalah masyiah, iaitu martabat qadar yang ketiga. Okay, boleh tengok surah Al-An'am, banyak dalil ya terkait dengan kemahuan Allah yang baik ataupun yang buruk, ataupun yang setiap segala penciptaan di atas muka bumi itu Allah tegaskan bahawa ia berlaku berdasarkan kehendak Allah. Dalilnya banyak. Misalnya dalam surah Al-An'am ayat 112, ayat 125, boleh catat surah Al-An'am ayat 112, ayat 125. Kemudian ada dalam surah Al-Baqarah ayat 353. Okay, surah Al-An'am ayat 112 Allah berfirman, walau syaa rabbuk ma fa'alu. Dan jikalau Tuhan kau kehendak, maka orang ni tidak akan mampu untuk melakukan. Sebab apa yang Allah kehendak, ia berlaku, dan Allah tak kehendak, tak akan mungkin berlaku. Itu adalah iradatu kauniyah qadariyah. Begitu tak surah Al-An'am ayat 125, lepas tu surah Al-Baqarah 353, walau syaa Allah maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Dan jikalau Allah kehendak, maka mereka tidak akan berperang. Dia tak berperang sebab ia berperang sebab Allah kehendak. Kalau Allah tak kehendak dia tak berperang, maka tak akan berperang. Dan bagi Allah, lakukan apa yang Allah inginkan. Kemudian surah Ar-Ra'du ayat 11. Surah Ar-Ra'du ayat 11. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah. Dan jikalau Allah kehendak bagi satu kaum itu keburukan, maka tidak ada siapa yang mampu untuk menolakkan. Sebab ia berdasarkan iradah kauniyah qadariyah. Okey. Dan juga dalam surah Al-Insan 30, surah Yasin 82, semua dalil ini menerangkan bahawa setiap benda yang terjadi di atas muka bumi ini, baik itu buruk ataupun baik itu syirik maupun tauhid, kufur maupun iman, ia berlaku berdasarkan kehendak Allah, bukan kehendak makhluk. Okey? Faham poin yang pertama Okey, kemudian kita pergi iradah yang kedua. Okey, dia macam ni. Ada bulatan besar ni. Ini adalah iradah kauniyah. Dalam iradah kauniyah ni ada iradah syar'iyah. Ini. Okey, boleh faham konsep dia? Okey, iradah yang kedua adalah iradatun syar'iyyatun diniyatun. Kemahuan syar'iyah, iaitu syarak yang Allah perintahkan. Daripada perkataan syarak, syara'a, yasra'u, syariat. Diniyatun, agama yang Allah suka. Kan? Inna ad-dina indallahil Islam. Din adalah benda yang Allah reda, Allah suka. Jadi iradah yang kedua ni adalah iradah terkait apa yang Allah perintah dan apa yang Allah suka. Okey, apa maknanya? Maknanya adalah iradatullah li amrihi ad-dini asy-syar'i. Kemahuan Allah yang mana bagi perkara dini, perkara agama dan juga perkara yang disyariatkan. Allah nak tak kita menjadi orang yang bertakwa? Allah nak tak kita jadi orang bertakwa? Itu kemahuan Allah dini syar'i. Tapi apabila ia terjadi, seorang hamba itu ia betul-betul bertakwa, ia masuk dalam iradah kauni qadari dengan izin Allah. Tapi adakah semua orang bertakwa? Tak. Jadi iradah syar'i dini ni ia tak maksudnya tak tentu terjadi. Okey? Allah nak kita bertakwa, tapi bukan semua orang bertakwa. Boleh faham? Tapi kalau iradah kauni qadari, ia pasti akan terjadi.
Sebab ia terkait dengan masyiah. Tadi kan? Martabat yang ketiga dalam qadar. Tak, ini dah tak ada kaitan berubah atau tak berubah. Ini sebab ini isu dia, persoalan dia, adakah Allah, jikalau Allah benci kesyirikan, tetapi adakah bila berlaku kesyirikan, adakah itu berdasarkan kehendak Allah? Adakah segala keburukan yang berlaku di atas muka bumi ini berdasarkan kehendak Allah dan kemahuan Allah? Itu isu dia. Jadi para ulama menegaskan tentang dua iradah ni. Berlaku keburukan memang atas kehendak Allah berdasarkan Allah Rabbul Alamin. Tetapi Allah tak nak keburukan tersebut. Allah nak syar'i dini. Tapi syar'i dini ni tak semestinya berlaku. Betul tak? Allah perintah kat suruh hamba, semua hambanya untuk beriman kepada Allah. Ya, Allah mahukan itu. Tapi bukan semua hamba beriman. Okay, tak apa. Kita, insyaAllah mungkin dengan perbezaan antara dua iradah ni akan lebih jelas lagi. Okay, kita bahas dulu. Okay, kemahuan Allah bagi setiap perkara yang terkait dengan agama dan syariatnya, wahia, dan ia adalah fima yuhibbuhu. Apa yang Allah cinta sahaja. Fima yuhibbuhullahu faqat. Iradah yang kedua ni, sebab tu dia dalam ni. Yang ni luas lagi. Ada syar, ada kufur, ada bid'ah dan lain sebagainya. Dan ia pasti akan terjadi sebab Allah berkehendak. Tetapi syariah ni, ada Islam, sunnah, yang baik-baik yang Allah suka, Allah nak, tapi ia belum tentu terjadi. Ia berdasarkan kemahuan seorang hamba tersebut. Okey? Wala tastalzimu wuku'uha. Dan tidak tastalzim ni dilazimkan wuku'uha, kejadiannya. Kejadiannya tidak lazim. Illa idza kana mu'allaqan bil iradati kauniyah. Iradah syar'iyah diniyah, Allah nak seseorang hamba itu untuk beriman, tak semestinya terjadi. Sebab buktinya ada orang kufur. Betul tak? Tetapi dalam Quran, Allah nak kita beriman. Okay, boleh faham Okay, tapi jikalau seorang hamba yang kufur tersebut, dia beriman, maka ia termasuk dalam iradah kauniyah syar'iyah. Jadi ada dua lah. Seorang hamba yang beriman, kita apa nanti kita ambil misalnya. Jadi iradah kemahuan Allah untuk semua hamba untuk beriman tidak lazim terjadinya. Tak mungkin terjadi. Sebab kalau lazim terjadi, nescaya satu bumi ni semua benar beriman. Akan tetapi ia terjadi jikalau jikalau ia muallaq ni tergantung ataupun bersama dengan iradah kauniyah. Yang pertama tu masyiah. Boleh faham insya-Allah. Okey, wa muradifatuha dan kata samanya bagi iradah syar'iyah diniyah adalah al-mahabbah. Okey, al-mahabbah, kecintaan. Al-mahabbatu. Yang pertama tadi al-masyiah. Apa yang Allah kehendak pasti akan terjadi. Apa yang Allah tak kehendak pasti tak akan terjadi. Itu iradah kauniyah syariah. Okey. Yang kedua ni al-mahabbah. Allah kehendak untuk beriman, untuk jadi bertakwa, untuk berkata perkataan yang benar, untuk cinta Nabi dan ikut Nabi. Tapi semua ini tidak ia terjadi melainkan kalau ia masuk dalam kauniyah syariah. Kauniyah qadariyah. Boleh faham Lepas tu timbul satu persoalan. Jikalau Allah tak nak berlaku kesyirikan, Allah tak nak berlaku kerosakan, kekufuran, tapi kenapa Allah kehendak? Itu ada perbahasan yang satu lagi yang kita akan bahas insya-Allah hari ini. Iaitu mushkilatus syar.
permasalahan keburukan dinisbahkan kepada Allah. Jadi ada 6 kaedah. Jikalau kita faham 6 kaedah ni, dah tak ada masalah lah tentang apa yang terjadi di sisi keburukan yang berlaku di dunia ni dinisbahkan kepada Allah. Okey? Tapi kita kena faham dulu kehendak Allah, iradatullah ni. Yang pertama, iradatu kauniyah qadariyah, iaitu masyiah. Setiap apa yang berlaku dalam penciptaan di atas muka bumi ini, baik yang baik ataupun yang buruk, semua adalah berdasarkan kehendak Allah. Kemudian ada juga iradah syar'iyah diniyah. Dalam ayat Quran, dalam hadis, Allah berkehendak untuk kita menjadi orang yang bertakwa, untuk kita jadi orang yang beriman, untuk kita jadi orang yang anak yang soleh dan lain sebagainya. Tetapi masyiah syar'iyah diniyah ni tak semestinya terjadi. La yalzam an wuqu'uha. Tidak lazim kejadiannya. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Surah Al-Ma'idah ayat 6, surah An-Nisa ayat 28. 3 surah. Surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan bagi kita kemudahan dan Allah tidak inginkan bagi kita kesusahan. Jadi Allah cinta, Allah suka kemudahan untuk kita. Dan Allah tak suka kesukaran. Lepas tu surah An-Nisa 20. Sorry, An-Nisa 27. An-Nisa ayat 27. Allah SWT berfirman, Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Allah inginkan untuk menerima taubat kita. Tapi adakah semua orang bertaubat? Tak. Tapi Allah inginkan kita untuk bertaubat. Okey? Boleh faham? Jadi ada persoalan. Mungkin ada orang tanya kat kita. Kalau Allah inginkan, pasti akan terjadi. Betul tak? Lepas tu tiba ada orang tu datang. Okey, dalam ayat ni Allah inginkan kita untuk bertaubat. Kenapa kita tak bertaubat? Jawapannya apa? Jawapannya sebab iradah Allah ada dua. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kalau terjadinya taubat, maka ia termasuk iradah kauniyah qadariyah. Yang memang Allah kehendak untuk terjadi. Tetapi ia tidak terjadi sebab memang Allah inginkan, tapi ia belum tidak lazim untuk terjadi. Betul tak? Dalam ayat Quran tu Allah cakap apa? Allah inginkan kita untuk bertaubat. Tapi adakah kita bertaubat? Adakah suruh masuk taubat? Tak. Tapi tak ada kontradik dari ayat ni dengan masyiatullah. Sebab iradah Allah tu ada dua. Boleh faham Okey, jadi kita pergi ke perbahasan seterusnya. Perbezaan antara dua iradah ni. Okey, perbezaan antara dua iradah ni. Yang pertama iradah kauniyah, yang kanan ni iradah kauniyah, yang kiri ni iradah syar'iyah. Okey, boleh buat table juga macam ni. Perbezaan al-farqu baina al-iradatain. Perbezaan di antara dua kehendak Allah. Iaitu kehendak kauniyah qadariyah dan juga kehendak syar'iyah diniyah. Okey, yang pertama. Kalau kehendak Allah kauniyah, qad yuhibbuhullah, qad yuhibbuhallah. Yuhibbuhallahu wa qad la yuhibbuha. Dalam kehendak Allah kauniyah qadariyah ni, ada benda yang Allah suka dan ada benda yang Allah tak suka. Yang Allah suka kita beriman. Ada tak ada kita beriman? Ada sebahagian orang yang beriman. Jadi ia juga termasuk dalam iradah kauniyah qadariyah dan ia juga termasuk dalam iradah syar'iyah diniyah. Tetapi Allah nak kita beriman, Allah tak sukakan kekufuran, betul tak? Tetapi terjadi tak kekufuran?
terjadi, maka ia hanya iradah kauniyah qadariyah sahaja, bukan iradah syar'iyah diniyah. Okey? Ha? Okey, iradah kauniyah qadariyah tadi, kemahuan Allah bagi setiap penciptaan di atas muka bumi ni. Penciptaan di atas muka bumi ni, adakah semua yang Allah kehendak, semua yang Allah suka? Tak. Ada yang Allah suka, ada yang Allah tak suka. Jadi ini adalah kauniyah qadariyah. Tapi kehendak Allah syar'iyah diniyah, yuhibbuhallah wa yardah. Kemahuan Allah syar'iyah diniyah adalah semua yang Allah suka. Semua yang Allah redha, semua yang Allah cinta. Allah cintakan keadilan, Allah cintakan tauhid, Allah cintakan sunnah, kejujuran dan semua amal soleh yang berkait dengan din dan syariat, maka itu adalah iradah kauniyah, iradah syar'iyah diniyah. Jadi apa perbezaan dia antara dua ni? Ini lebih umum. Qadariyah, kauniyah qadariyah adalah lebih umum daripada syar'iyah diniyah. Jadi bukan semua syar'iyah diniyah adalah qadariyah, akan tetapi semua terbalik. Bukan semua qadariyah kauniyah adalah syar'iyah diniyah, akan tetapi semua syar'iyah diniyah yang terjadi adalah qadariyah kauniyah. Okey, dah nampak kefahaman tu dah sampai dah, alhamdulillah. Okay, yang kedua, perbezaan dia. Qad takunu maqsuduha li ghairiha. Qad takunu, kadang terjadi maksud kejadian yang terjadi dalam kauniyah qadariyah ni untuk li ghairiha, untuk selainnya. Okey, saya ambil contoh Orang kafir. Kan? Allah nak tak ada kekufuran? Tak nak. Tapi terjadi tak? Ya, terjadi. Jadi sebab itu ada dalam iradah kauniyah qadariyah. Kekafiran yang Allah cipta, yang Allah kehendak ni, maksud di sebalik terjadinya kekufuran bukan untuk orang kufur ni sahaja. Juga untuk li ghairiha, untuk selain dia. Jadi manfaat terjadinya keburukan di atas muka bumi ni bukan untuk yang keburukan yang terjadi, juga ia terjadi untuk orang sekelilingnya. Termasuk muslim, orang sekeliling ghairiha. Sebab Allah ciptakan ataupun Allah kehendakkan kufuran ni bukan memang Allah nak buat benda tu buruk. Tak. Allah takdirkan benda tu buruk kerana ada kebaikan di sebalik keburukan tu. Dan kebaikan yang ada di sebalik keburukan tu jauh lebih besar berbanding terjadinya keburukan ni. Faham? Ya, betul. Contohnya Allah cipta iblis. Keburukan. Tapi bukan Allah cipta iblis memang kerja dia buruk je, tak ada apa manfaat. Tak. Terciptanya iblis bawa banyak-banyak kebaikan jauh lebih tak adanya iblis. Boleh faham? Akan tetapi, manakala iradah syar'iyah diniyah, fa maqsuduha li dhatiha. Allah cipta kebaikan memang untuk zat tu baik. Allah suruh kita beriman, memang kita beriman, kita akhirnya masuk syurga untuk kita punya diri kita sendiri. Okey? Okey, perbezaan yang seterusnya, yang ketiga. Kalau iradah kauniyah, qadariyah, la budda min wuku'iha. Pasti kehendak Allah tu akan terjadi. Tak mungkin tak terjadi. Sebab ia termasuk masyiah. Apa-apa yang terjadi di atas muka bumi ini, baik ia buruk maupun baik, kufur maupun Islam, bid'ah maupun sunnah, apa-apa pun, kecelakaan, gempa bumi, apa semua, peperangan, pembunuhan, dan lain sebagainya, itu semua berdasarkan kehendak Allah.
Allah yang nak ia terjadi, maka terjadilah ia. In syaa kana wa illam yasha' lam yakun. Jika Allah kehendak, maka terjadilah, dan jika Allah tidak kehendak, pasti ia tidak akan terjadi. Manakala iradah syar'iyah diniyah, kemahuan Allah syarak dan agama, fala yalzamu wuku'uha. Tidak lazim akan terjadi. Allah nak semua orang beriman tak? Nak. Tapi adakah semua orang beriman? Tak. Jadi memang kemahuan ni tidak lazim terjadi. Okey, perbezaan yang seterusnya, yang terakhir, iradah kauniyah qadariyah muta'allaqatun birububiyatillah wa khalqihi. Iradah kauniyah qadariyah, ia terkait dengan rububiyatullah, ketuhanan Allah. Rububiyah ni apa kita cakap? Allah sebagai Khaliq, Malik dan juga Mudabbir. Allah cipta segala sesuatu di atas muka bumi ni, bila syak. Hatta perbuatan buruk manusia pun Allah lah Khaliq. Okey? Dan Allah yang memiliki setiap sesuatu yang ada di atas muka bumi ni secara mutlak. Dan juga Allah yang menguruskannya. Itu rububiyatullah. Jadi qadariyah, kauniyah qadariyah, ia terkait dengan rububiyatullah. Wa khalqihi, dan penciptaannya. Manakala iradah syar'iyah diniyah muta'alliqatun bi uluhiyatillah wa syar'ihi. Manakala kemahuan syar'iyah diniyah Allah, ia terkait dengan uluhiyatillah, keesaan Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah. Hanya Allah sebagai ilah, iaitu ma'bud haqqun. Betul tak? Tetapi adakah semua manusia menyembah Allah sebagai ma'bud haq? Tak. Yang ni. Okay, jadi iradah syar'iyah diniyah, ia terkait dengan uluhiyatillah. Tadi rububiyah ni uluhiyah. Dan juga syar'ihi, syariatnya. Apa yang dia syariatkan. Uluhiyah ni daripada perkataan ilah. Ilah daripada perkataan ma'luh, iaitu ma'bud. Iaitu ma'budun haq. Jadi, iradah syar'iyah diniyah, Allah kehendak dan Allah mahu, Allah cinta untuk seorang hamba hanya sembah Allah. Betul tak? Akan tetapi adakah semua hamba sembah Allah? Tak. Kerana la yalzam wuku'uha. Iradah kauniyah plus syar'iyah berlaku pada abdun muti'. Kemahuan Allah secara kauniyah dan juga syar'iyah terjadi ketika seorang hamba itu mentaati Allah. Okey? Dia mentaati Allah berdasarkan masyiatullah, kehendak Allah, dan ketaatan dia itu merupakan perkara yang Allah suka. Okay, jadi iradah kauniyah dan syar'iyah terjadi ketika seorang hamba mentaati Allah. Manakala iradah kauniyah sahaja tanpa syar'iyah terjadi ketika abdun kafir. Seseorang yang kufur yang ada di atas muka bumi ini terjadi, betul terjadi, dan terjadi atas kehendak Allah, akan tetapi ia kehendak kauniyah.
sahaja. Manakala iradah syar'iyah sahaja, imanu kafir. Manakala kemahuan Allah secara syar'iyah diniyah terjadi ketika berimannya seorang kafir. Orang kafir itu dah beriman belum? Belum. Tapi jikalau ia beriman, ia adalah iradah syar'iyah. Okay? Sebab Allah nak orang kafir itu beriman. Sebab itu kemahuan Allah segala secara syar'iyah. Jikalau ia berlaku, maka ia terjadi secara kauniyah dan juga syar'iyah. Jadi persoalan, adakah Allah yang berkehendak berlakunya keburukan di atas muka bumi ini? Apa jawapannya? Ya. Jangan ragu, ya. Sebab Allah lah Rabbul Alamin. Kemudian, adakah Allah mahukan kita untuk beriman? Ya. Tapi, kenapa ia tidak terjadi bagi semua makhluk? Kehendak Allah terbahagi menjadi dua. Jika ia berlaku beriman, maka itulah kehendak Allah masyiah. Tetapi, keimanan seseorang yang tidak beriman adalah mahabbah. Boleh faham, Okay, bab seterusnya, bagaimana satu keburukan berlaku di atas muka bumi sedangkan Allah tidak suka itu? Apa jawapannya? Allah tak suka adanya kesyirikan. Tetapi hakikatnya berlaku tak kesyirikan? Jadi, kenapa ia berlaku sedangkan Allah tak suka? Kita akan bahas tentang 6 kaedah ni, insyaAllah. Okay. 6 kaedah ini adalah kaedah penisbatan perkara yang buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dah tegaskan bahawa setiap sesuatu yang berlaku di atas muka bumi ini, jahat ataupun buruk, semua berdasarkan kehendak Allah semata. Dan ia adalah makhluk Allah. Akan tetapi, dalam pemahaman ini, kita harus ikatkan dengan pemahaman para salafus salih. Betul tak? Kalau kita beritahu ni kepada orang-orang awam yang tanpa kita berikan kaedah untuk memahami ni, seakan-akan Allah ni zalim. Betul tak? Kenapa Allah takdirkan berlakunya peperangan, terjadinya pembunuhan? Kenapa mak aku meninggal? Kenapa pakcik aku kafir? Dan lain sebagainya. Betul tak? Kenapa ia terjadi? Jadi kita kena fahami 6 kaedah ini, terapkan dalam kehidupan kita dan sampaikan kepada yang lain. Okey, kaedah yang pertama, la yudafu syarru ila Allah fi'lan aw sifatan. Kaedah yang pertama, kita tidak boleh sandarkan apa-apa keburukan kepada Allah secara mutlak. Okey, poin yang pertama, kita tidak boleh sandarkan apa-apa keburukan ataupun kejahatan kepada Allah secara mutlak, tak boleh. Sebab tu ada persoalan minggu lepas kot. Kalau seorang ustaz tu bila dia tutup, dia cakap segala keburukan datang daripada saya, kebaikan daripada Allah, itu betul. Sebab apa-apa keburukan kita tak boleh sandarkan kepada Allah. Okey, itu faham dulu kaedah tu. Dalil dia surah Hud ayat 56. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inna Rabbi ala siratim mustaqim." Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. Jadi tak mungkin Allah yang berada di atas jalan yang lurus melakukan apa-apa keburukan dan kejahatan. Okey, mungkin macam mana? Hud ayat 56. Begitu juga hadis yang sahih diriwayatkan doa iftitah Nabi SAW dalam riwayat Muslim nombor 771. Nabi SAW bersabda, "Wasyarru laisa ilaik." Dan segala bentuk keburukan bukanlah disandarkan kepada engkau. Riwayat Muslim nombor 771. Okay, kaedah yang pertama, kita tidak boleh sandarkan keburukan yang berlaku kepada Allah. Akan tetapi keburukan itu terjadi berdasarkan kehendak Allah. Okey.
Okey, yang kedua. Okey, dia macam ni. Dia macam kontradik, betul tak? Allah, kita tak boleh sandarkan keburukan tu Allah, tapi ia terjadi berdasarkan kehendak Allah. Okey, keburukan secara zahir yang kita lihat ni pembunuhan, orang bunuh orang, buruk tak? Buruk. Akan tetapi hikmah di sebalik Allah tetapkan adanya peperangan penuh dengan kebaikan yang kita tak tahu. Jadi sebenarnya itu baik ke buruk? Baik di sisi Allah yang tetapkan, tapi secara zahir yang kita lihat ia buruk. Jadi keburukan tu kita tak boleh sandarkan kepada Allah. Sebab kita tak tahu lagi hikmah yang terjadi sebalik keburukan tersebut. Seorang bapa nak beri anak obat yang pahit, memasinkan, apa lain sebagainya, obat yang selalu tak sedap. Tapi anak tu sakit. Jadi sebenarnya bagi anak secara zahir melihat bapa ada paksa untuk anak dia makan obat tu, bapa dia jahat, betul tak? Akan tetapi sebenarnya kejahatan tu tak boleh sandarkan kepada bapa dia. Bapa dia inginkan dia sihat. Okey, boleh faham Jadi kaedah yang pertama, segala bentuk keburukan, kejahatan kita tidak boleh sandarkan kepada Allah. Itu adab seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Betul. Macam kejadian Khidir dengan Nabi Musa, betul tak? Secara zahirnya Nabi Musa lihat itu keburukan. Akan tetapi hikmah di sebalik terbunuhnya seorang budak tersebut, terselamatnya dia dan juga terselamatnya orang tua dia. Dia masuk syurga, orang tua juga masuk syurga. Tapi kalau dibiarkan hidup, dia jadi kufur dan sebab kekufuran dia menyebabkan kedua orang tua dia kufur juga. Okey. Okey, kaedah yang kedua. Tidak ada di dalam penciptaan Allah keburukan yang murni dan juga keburukan yang ghalib, tu kita terjemahkan dominasi. Tidak ada dalam penciptaan Allah di atas muka bumi ini keburukan yang murni. Maknanya Allah cipta, tadi kita sebut tadi kan, Allah cipta dia hanya buruk-buruk je, tidak ada bawa apa-apa kebaikan, tak ada, tak mungkin. Dan juga tidak ada keburukan yang ghalib. Keburukan itu melebihi kebaikan, tidak ada. Dalam penciptaan Allah ni tidak ada yang Allah cipta ia buruk semata dan juga tidak ada keburukan melebihi kebaikan. Secara mutlak tidak mungkin ada. Sebab dalam bab baik dan buruk ni, ia tidak lari daripada 6 perkara. Mungkin boleh tulis juga bab ni. Yang pertama, kebaikan yang murni. Khairun mahdun. Kebaikan yang murni. Allah cipta itu hanya untuk baik sahaja. Tidak ada apa-apa keburukan di sebaliknya. Itu yang pertama. Khairun mahd. Kebaikan yang murni. Yang kedua, dalam penciptaan, dalam kita memahami baik dan buruk ni, ada juga khairun ghalib. Kelebihan melebihi keburukan. Adanya kebaikan Allah cipta, tetapi di sebalik kebaikan tu ada juga keburukan. Tetapi keburukan tu tak mungkin melebihi kebaikan. Okey, itu khairun ghalib. Okey. Yang ketiga ada je syarrun mahad. Kejahatan yang murni. Kata lawan bagi yang pertama. Lepas tu yang keempat, syarrun ghalib. Kejahatan yang melebihi kebaikan. Dia kata lawan bagi yang kedua. Boleh faham setakat ni? Kemudian yang keempat, kejahatan, Allah cipta kejahatan tu, ia melebihi kebaikan yang ada di sebalik kejahatan tersebut. Beza dengan yang pertama tadi, yang atas dia. Atas dia Allah cipta jahat ni, memang jahat dia, tak ada kebaikan. Yang seterusnya ni, Allah cipta jahat, tetapi adalah kebaikan. Akan tetapi, kebaikan tu tak boleh melebihi kejahatan yang ada, yang berlaku. Yang keempat tu kan. Yang kelima, Allah cipta jahat dan baik sama taraf dia. Allah cipta sesuatu, dia baik dan juga jahat, tapi sama derajat dia. Ini konsep dalam baik dan jahat. Kemudian yang keenam, tidak, Allah cipta tu sia-sia. Tidak ada baik dan tidak ada jahat. La syarra wa la khaira. Ada 6 konsep betul. Tetapi yang berlaku di atas muka bumi ini, hanya yang pertama je. Pertama dan kedua.
Yang pertama dan yang kedua hanya berlaku di atas muka bumi ini. Yang ketiga sampai yang keenam tak mungkin berlaku. Okay, konsep dalam kita memahami terjadinya keburukan di atas muka bumi ini. Yang pertama, khairun mahad. Allah cipta memang semata untuk kebaikan. Ataupun Allah cipta kebaikan dan keburukan. Akan tetapi kebaikan pasti akan melebihi keburukan yang ada. Itu sahaja yang ada berlaku di atas muka bumi ini. Tak mungkin Allah cipta satu benda tu memang kerja dia buruk je, tak mungkin. Hatta iblis. Kan, betul tak? Ibu segala keburukan iblis. Hatta Allah ciptakan iblis bukan syarrun mahad. Tak. Ada kebaikan. Dan semestinya kebaikan itu melebihi keburukan yang iblis bawa. Okay, boleh faham lebih terang. Saya tak faham. Jadi sebenarnya benda ni pun kita bahas kaedah yang diberi para ulama ni, dia pun pakai akal. Tapi akal ni tak lari daripada nas yang sahih. Okey? Jadi yang pertama tadi, kita tidak boleh sandarkan apa-apa kejahatan dan keburukan kepada Allah secara mutlak. Yang kedua, tidak ada di atas penciptaan, di atas muka bumi ini syarrun mahad, kejahatan yang murni, ataupun syarrun ghalib, kejahatan melebihi kebaikan. Tidak ada. Bawalah apa-apa kejahatan, sebutlah apa-apa keburukan yang berlaku, ia tidak mungkin hanya murni keburukan, ataupun keburukan itu melebihi kebaikan yang ada di sebalik keburukan tersebut. Okey, yang ketiga. Syarrun fi makhluqatillah syarrun nisbiyah. Kejahatan yang berlaku di atas muka bumi ini, kejahatan yang berlaku di atas muka bumi ini, di sisi Allah merupakan kejahatan nisbi. Ataupun dan idhafi. Nisbi dan idhafi. Terjemahan dia apa Kejahatan yang berlaku di atas muka bumi ini, di sisi Allah merupakan kejahatan nisbi dan idhafi. Nisbi dan idhafi ni maksudnya apa? Kejahatan berlaku, wajib kita nisbatkan kepada Allah. Sebab ia berlaku atas kehendak Allah. Okey? Tetapi secara murni itu, kejahatan tu, yang berlaku pembunuhan tu, itu kita tak boleh sandarkan kepada Allah. Boleh faham? Secara hakikatnya. Sebagaimana kita sebut tadilah. Sebab setiap kejahatan yang berlaku, pasti ada kebaikan. Dan kebaikan tersebut pasti mendominasi kejahatan yang berlaku tersebut. Kebaikan tu datang secara langsung, ataupun akan datang, ataupun datang kebaikan tu di dunia ataupun di akhirat. Misalnya orang aksiden. Buruk tak? Mak bapak dia meninggal. Tetapi kebaikan yang Allah nak beri kepada orang yang terima keburukan tersebut jauh lebih baik. Mungkin ketika itu dia akan dapat, misalnya lah, dia akan dapat bantuan orang ramai. Misalnya seseorang kehilangan isteri. Bagi dia buruk ketika itu, tapi dia kena yakin keburukan yang berlaku tersebut adanya hikmah kebaikan jauh lebih baik. Akan langsung ataupun akan datang di dunia ataupun akhirat. Kalau langsung misalnya tiba-tiba dia dapat isteri yang lebih baik. Akan datang misalnya kehidupan dia lebih baik tanpa isteri. Dia dapat beribadah, dia dapat amal soleh. Misalnya, ni misal. Di dunia, dia dapatlah kebaikan tu. Di akhirat, kalau dia bersabar atas kematian isteri dia, dia dapat lebih. Dia dapat bidadari, dia dapat masuk syurga Allah selama-lamanya. Betul tak? Jadi faham? Jadi kejahatan yang berlaku di atas muka bumi ni, di sisi Allah adalah kejahatan nisbi dan idhafi je. Bukan secara hakiki. Sebab kita tak tahu kebaikan yang ada di sebalik keburukan tersebut. Kemudian yang seterusnya, keempat, al-khairu fi makhluqat ad'af minasyar. Kebaikan yang berlaku di atas penciptaan Allah ni, di muka bumi ni, ad'af, lebih banyak dan sangat banyak berbanding keburukan. Dan itu tidak ada siapa yang boleh nafikan. Saya dah sentuh bab ni minggu lepas. Orang yang berada di hospital lebih ramai ataupun orang yang luar hospital?
Jalan raya lebih kerap berlaku kemalangan ataupun lebih kerap berlaku kelancaran? Kelancaran, tapi akan berlaku kemalangan. Tapi kemalangan tu tak mungkin melebihi kelancaran yang berlaku di atas muka secara mutlak. Jadi kebaikan yang ada di atas muka bumi ni ad'af minasyar. Lebih banyak dan lebih banyak daripada keburukan. Jadi tak ada istilah orang, selalunya orang ateis ataupun orang liberal ni, cakap jika Allah berkuasa, kenapa Allah tetapkan berlakunya peperangan? Kenapa berlakunya pembunuhan? Pembunuhan yang berlaku di atas muka bumi ni lebih banyak terjadi ataupun tak jadi pembunuhan? Tak jadi pembunuhan tu lebih banyak semestinya dan semestinya. Dan terjadinya pembunuhan pun semestinya kebaikan di sebalik pembunuhan tu lebih baik daripada tak terjadinya pembunuhan. Mestinya. Dan hikmah dia, imam kita tahu ataupun tidak tahu. Kita balik kepada kaedah yang seterusnya. Aujul khairi ma fi dhuhuri syarr qad yadhhar wa qad yadhhar. Sisi kebaikan di sebalik berlakunya keburukan qad yadhhar wa qad la yadhhar. Kadang terlihat, kadang tidak terlihat. Bagi seorang hamba yang sangat cetek ilmu pengetahuannya. Nombor 5, seterusnya. Keadaan seterusnya, kebaikan yang akan berlaku di sebalik keburukan, kadang kita lihat, kadang kita tidak lihat. Jadi tidak bolehlah kita jadikan dalil dengan ilmu yang kita tidak tahu, kita pukul rata benda tu buruk. Boleh faham InsyaAllah. Kemudian kaedah yang keenam, sama macam yang perbezaan tadi kita belajar, asyarru fi makhluqatillah murad li ghairihi la li zatihi. Segala keburukan yang berlaku di atas muka bumi ini muraduha li ghairiha la li zatiha. Terjadinya saya atur ayat balik. Terjadinya keburukan di atas muka bumi ini berdasarkan sekelilingnya, bukan berdasarkan zatnya. Macam tadi yang kita faham. Yang atas daripada labudda min wuku'ihan. Maksud terjadinya keburukan adalah untuk orang sekelilingnya, li ghairiha. Bukan li zatiha, bukan keburukan tu terjadi untuk keburukan tu je. Pasti Allah cipta iblis untuk keburukan tu, untuk sekelilingnya. Bukan Allah cipta keburukan tu sekadar Allah cipta iblis keburukan je. You faham? Mesti ada manfaatnya di sekelilingnya, bagi sekelilingnya. Okay, apa contoh khairun mahad, kebaikan yang murni? Okay, ini dah habis. Kaedah dia ada 6 je. Yang pertama, tidak boleh kita sandarkan apa-apa keburukan, kejahatan kepada Allah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berdasarkan ayat surah Hud ayat 56 dan juga hadis Muslim 771. Kemudian keadaan seterusnya, tidak ada di atas muka bumi ini kejahatan yang murni ataupun kejahatan yang melebihi kebaikan. Tidak ada, tak mungkin. Yang adanya keburukan yang murni, kebaikan yang murni dan kebaikan yang melebihi keburukan. Contoh kebaikan yang murni apa? Yang Allah cipta memang baik je. Malaikat. Para nabi-nabi. Adakah Allah cipta para nabi-nabi dan malaikat untuk bermaksiat kepada Allah? Tak. Allah ciptanya kebaikan mesti melebihi kepada keburukan. Misalnya kita. Misalnya apa-apa yang terjadi di atas muka bumi ni. Okey? Kemudian kaedah seterusnya, segala kejahatan ataupun keburukan yang berlaku di atas muka bumi ini di sisi Allah adalah syarrun nisbi ataupun idhafi. Dinisbatkan kepada Allah secara nisbi dan idhafi. Faham ke poin ni? Sebab saya tak tahu nak terjemahkan bahasa Melayu nisbi, idhafi ni macam mana. Nisbi ni dinasabkan tapi disandarkan tetapi bukan secara mutlak. Saya nak terangkan keburukan yang berlaku ia berdasarkan kehendak Allah. Kita harus sandarkan kepada Allah, tetapi kesandaran keburukan tersebut
Bukan secara mutlak kepada Allah. Misalnya kita nak cakap, orang bunuh orang. Dia dah ambil satu nyawa orang, dia tikam orang tersebut. Orang yang tak bersalah dia bunuh. Buruk tak tu? Buruk. Jadi keburukan ni sebenarnya berlaku atas masyiatullah, kehendak Allah. Tetapi keburukan itu kita tak boleh sandarkan bahawa Allah perintah orang tu bunuh orang tu. Sebab benda ni buruk. Itu nisbi dia idafi. Atas orang tersebut yang dia ikhtiar. Tetapi ia berlaku atas kehendak Allah. Dan di sebalik hikmah terjadinya tersebut, adanya kebaikan. Ima langsung ataupun akan datang di dunia ataupun di akhirat. Kemudian yang keempat, kebaikan yang berlaku di atas muka bumi ini ad'af minasyar. Lebih banyak daripada keburukan. Dan itu benda yang waqi' terjadi di depan mata kita. Kemudian seterusnya, sisi baik di sebalik terjadinya keburukan qad yadhhar wa qad la yadhhar. Kadang nampak oleh kita, kadang tak nampak. Okey. First sekali kita kena yakin bahawa setiap yang berlaku atas kehendak Allah ada hikmah yang jauh lebih banyak berbanding keburukan yang terjadi. Tetapi hikmah tersebut kadang kita tahu dan kadang kita tidak tahu. Bila kita tidak tahu, tidak boleh kita pukul rata bahawa benda itu hanya semata buruk saja. Boleh faham? Kemudian yang terakhir, keburukan yang berlaku adalah li ghairihi maksud. Keburukan yang berlaku di atas muka bumi ini adalah untuk sekelilingnya, bukan untuk zatnya. InsyaAllah, jelas ke? Jadi, ada masalah ke jikalau seorang datang mengatakan kepada kita, jikalau Allah berkehendak, Allah berkuasa, Allah Maha Penyayang, kenapa terjadinya peperangan? Masalah ke statement ni bagi kita untuk jawab? Tak ada masalah, dah settle kan? Betul tak? Kadang orang yang down, yang dibisik dengan bisikan syaitan, kebanyakan dia nak murtad sebabkan dia fikir benda ni. Dia fikir keburukan-keburukan. Allah Maha Indah, Allah Maha Baik. Allah tak suka pembunuhan. Tapi kenapa terjadi pembunuhan ni? Kenapa jadi peperangan? Kenapa mak aku mati, anak aku mati dan sebagainya? Dia down-down, akhirnya tak ada Tuhan lah. Benda ni tak ada Tuhan. Tapi dia tak faham konsep kebaikan melebihi keburukan, konsep hikmah di sebalik berlakunya keburukan, konsep tidak ada yang Allah cipta di atas muka bumi ni semata buruk sahaja. Kan? Jikalau kita faham benda ni, dah tak ada masalah dah. Betul? Ke masih masalah lagi? Kak okey? Faham Dia kadang orang yang liberal, orang yang etis ni, dia lebih kepada pakai akal semata. Kan? Kadang akal yang dia pakai itu pun tak menunjukkan akal yang sihat. Kan? Disebabkan satu keburukan, dia nak menafikan Tuhan. Kan? Kalau Tuhan ada, kenapa ada peperangan? Betul tak? Selalu hujah orang etis macam tu. Kita bagi dia satu analogi yang sangat-sangat mudah. Misalnya satu banglo yang besar. Penuh dengan keindahan. Ada kolam renang. Ada meja buat daripada emas. Sangat-sangat cantik lah. Tapi dalam banglo tu perlu tak ada tandas. Kalau arkitek yang sangat bijak dalam dia design rumah ni, tiba dia buat tandas, tiba kita cakap arkitek ni bodoh. Masuk akal tak? Tandas ni buruk betul tak? Untuk najis dan busuk dan sebagainya. Tapi perlu tak ada je dalam banglo yang indah ni? Betul. Tapi jikalau orang yang design banglo ada tandas, adakah designer tu bodoh? Disebabkan keburukan yang kecil kita nampak secara zahir tu, kita cakap designer ni bodoh. Tak. Sebab tandas tu diperlukan. Walaupun ia buruk, busuk dan sebagainya, tapi ia diperlukan di situ. Begitu juga walillahil masalul a'la. Dan bagi Allah misal yang sangat tinggi. Itu juga penciptaan di atas muka bumi. Kalau Allah cipta baik je semua, baik kita masuk syurga je. Sebab tu dunia ni tempat ujian. Sebab tu ajaibnya, kita balik pada hadis, ajaibnya seorang mukmin. Idza asabahu sarra
syakar fakana khairun lah. Wa idza asabahu dharra sabar fakana khairun. Apabila dia dapat sesuatu yang dia suka, yang baik untuk dia, dia kena buat apa? Dia kena syukur, taat. Dan pahala bagi dia syukur terhadap nikmat tersebut lebih baik daripada nikmat yang dia dapat. Okey? Dan apabila dia dapat musibah, dia kena apa? Sabar. Dan pahala sabar yang dia dapat atas musibah tu lebih baik daripada dia tak dapat musibah. Dia tak dapat musibah, dia tak dapat apa-apa. Bila dapat musibah, dia sabar, pahala tu lebih baik kalau dia tak dapat musibah. Faham? Sebab tu ajaibnya orang mukmin. Okay. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi insyaAllah kita dah settle tentang rukun iman. Walillahil hamd. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk pembahasan al-ihsan. Martabat yang tertinggi dalam kita beragama. Kita tutup majlis kita dengan kafaratu tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل